صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت والساعة كهاتين وأشار إلى السبابة والوسطى. Yang berbahagia kepada pengurusi majlis dan seterusnya kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, sihat? Alhamdulillah. Wis mangan, wis urung pun ada. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar, tuan-tuan, puan-puan, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Pagi tadi kita dapat bersama-sama, tuan-tuan, puan-puan, bersama keluarga masing-masing, mungkin menunaikan solat subuh, bangun pagi, menghirup udara yang segar, terus ke tempat kerja pagi hari Isnin, sudah confirm jam. Dan Alhamdulillah sampai juga, dan pada tengah hari ini kita bersama-sama dalam majlis ilmu Raudatun min Riyadil Jinan, taman dari taman-taman syurga. Sebab kalau kita nak bilang nikmat Allah begitu banyak, tuan-tuan, wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kau nak bilang nikmat Allah, kata Allah, tak mampu, sebab banyak sangat Allah beri nikmat pada kita. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena berhati-hati dengan dua nikmat. Kata Rasul, ada nikmatan, dua nikmat ini yang mana manusia sering terpedaya dan tertipu. Nikmatan maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia sering terpedaya. Apa dia, tuan-tuan? Yang pertamanya as-sihah dan keduanya al-faragh, iaitulah pertama nikmat kesihatan dan keduanya nikmat masa terluang. Saya ucapkan tahniah dalam masa-masa tuan-tuan kesibukan mencari rezeki, walaupun memang kita di pejabat ni ramai perempuan dan lelaki. Sebab diorang ada kerja agaknya, yang jemaah lelaki ni sebahagian kan. Jadi Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan ramai jemaah wanita di sini, lelaki pun masih lagi dalam perjalanan. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah kerana kita meluangkan masa. Ni bagus, tuan-tuan. Kita ni apabila keluar, dalam sebuah hadis, kita keluar dari rumah, kita bawa dosa yang sebesar gunung ganang, besar. Tapi apabila dia menghadiri majlis-majlis ilmu, dia ada keinginan untuk memohon keampunan dan taubat kepada Allah. Dalam majlis-majlis ilmu seperti inilah yang akan menggugurkan dosa-dosanya. Apabila dia balik ke rumah, gunung yang besar yang dia keluar dari rumah pagi tadi, dia balik ke rumah dengan menghilangkan dosa-dosa yang besar. Inilah kehebatan majlis ilmu, tuan-tuan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Barang siapa yang melalui jalan-jalan menuntut ilmu pagi ni, tengah hari ni, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala akan mempermudahkan bagi dia jalan-jalan menuju syurga Allah. Kita percaya, tuan-tuan, waktu-waktu tengah hari rehat ni, Allah, ujian. Selalunya ramai yang berehat di bawah meja masing-masing. Ada sebahagian, lebih-lebih lagi bulan Ramadan, sebab dia tak boleh tak boleh makan, jadi duduk bawah meja. Lebih-lebih lagi, tuan-tuan, kadang-kadang waktu maghrib, kalau tuan-tuan dapat meluangkan masa di kuliah-kuliah di Masjid Surau, Alhamdulillah. Walaupun hari ini kita diuji dengan pelbagai drama, pelbagai cerita. Betul tak ibu-ibu sekalian, akak-akak? Drama apa sekarang yang best sekali ya? Sekarang terbaru. Suamiku Sotong. Ke dah habis cerita tu?
Dah macam-macam drama tuan-tuan. Kalau nak cerita bab drama ni, tahniahnya kita tinggalkan urusan dunia sekejap. Dalam 1 jam ini kita nak fokuskan tuan-tuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kini kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang mana Rasulullah sudah bersedia untuk menghadapi Ramadan. Majlis ilmu seperti ini adalah persiapan kita menghadapi Ramadan. Sebagian dalam beberapa hadis yang lain yang sahih menyebutkan Nabi bersedia menghadapi Ramadan 6 bulan sebelum masuknya Ramadan. Bahkan tuan-tuan puan-puan, Rasulullah berdoa dengan satu doa yang masyhur kita selalu dengar, Allahumma barik lana fima razaqtana waqina adzabannar. Itu doa makan. Jangan salah tuan-tuan. Tengah-tengah lepas bang Allahumma barik lana fima razaqtana, itu nak makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah aku di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan aku di bulan Ramadan. Walaupun hadis ini hadis ni dhaif. Dhaif tuan-tuan, maknanya lemah, tapi boleh kita amalkan. Dalam bab hujah dia lain, di mana tak boleh berhujah dengan hadis, tapi kita boleh amalkan. Maksudnya Rasul bersedia. Begitu juga ibu-ibu, akak-akak dah mula ganti puasa ke? Tu kena persiapan. Abang-abang tak tanya isteri masing-masing, Allah Ustaz, saya pun lupa, saya pun tak ganti lagi. Ada juga yang tak ganti, kena ganti. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam beberapa hadis lain digambarkan dia mengqadakkan puasa tu lambat. Nak cerita harus bulan Syaban baru dia ganti. Boleh tuan-tuan. Dan bulan Rajab ini satu peristiwa yang cukup masyhur, walaupun ulama selisih pendapat tentang tarikh yang sebenar, iaitulah malam Al-Isra' wal Mi'raj, iaitu malam yang Allah Ta'ala berikan satu hadiah buat Nabi kita setelah pemergian 2 insan yang cukup dekat dengan baginda. Pertamanya Siti Khadijah dan keduanya Abu Talib, iaitu bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah tuan-tuan adalah isteri yang cukup memahami baginda. Ketika mana Nabi dalam ketakutan pulang dari Gua Hira sampai di rumahnya, apa kata Nabi dalam hadis Bukhari? Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimutkan aku Khadijah, selimutkan aku dalam keadaan ketakutan menggigil Rasulullah SAW. Tengok isteri yang solehah, yang baik. Suami balik lambat, dia tak tanya. Dia buat apa? Dia terus selimutkan Nabi. Dia biarkan Nabi tidur. Besok pagi baru dia tanya. Kita hari ni berbeza ibu-ibu, akak-akak. Isteri balik, suami balik lambat sikit, bang, kau berapa ni bang? Abang nampak cawan ni kan? Kita mulalah tuan-tuan, mula berkata dan berkata Allah. Siti Khadijah orang antara 10 ahli korporat terkaya di Mekah, 10 antara businesswoman yang terkaya. Nabi perlukan kekayaan untuk mengembangkan Islam. Hari ni orang kata Islam, alah ustaz, kenapa tukar ustaz-ustaz hari ni semua tukar kereta besar-besar katanya, lori lah apalah. Tuan-tuan, ya, memang perlu kekayaan, perlu dalam Islam. Akanlah ustaz ni nak naik motor Kapcai. Saya dia kelang tuan-tuan, naik motor Kapcai tadi. Saya agak saya tak sampai lagi. Naik Toyota okey sikit lah, lajulah sikit sampai tu. Tuan-tuan apa yang dirahmati, nak cerita bahawa Nabi begitu rapat dengan Khadijah. Nabi tidak pernah menduakan Khadijah. Ayah-ayah, abang-abang, Nabi tak pernah menduakan Khadijah. Nabi ketika mana Nabi bersama Khadijah, Nabi tak pernah kahwin lain. Selepas Khadijah meninggal dunia, Nabi tak terus kahwin. Nabi tunggu setahun lebih baru Nabi kahwin lain. Kita kalau abang-abang, isteri meninggal dunia agaknya macam mana? Sanggup ke lagu tu? Ustaz, berat ustaz. Kita tak sampai sebulan dah nak cari yang lain. Itu berbezanya kita. Hebat. Nabi begitu rapat dengan Khadijah tuan-tuan. Keduanya Abu Talib, Allahu Akbar, begitu hebat mempertahankan Rasul. Sehingga kan ketika di Darun Nadwah, umat Islam ketika itu nak berhijrah, dia orang kata apa? Kita bunuh aja Muhammad. Kita berikan kekayaan, kita berikan wanita. Dan akhirnya kita bunuh. Siapa yang pertahankan Nabi tuan-tuan di kalangan kepala-kepala pembesar-pembesar Quraisy? Abu Talib. Jangan kita bunuh Muhammad. Muhammad orang yang baik. Muhammad sejak kecil lagi kita kenal siapa Muhammad. Muhammad umurnya 35 tahun. Kau Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, kau semua yang berikan gelaran Al-Amin kepada Muhammad, iaitu yang yang dipercayai dan yang maha amanah dan sebagainya. Allahu Akbar. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, setelah pemergian 2 insan ini, Rasul diberikan
berikan hadiah istimewa untuk mengubat hati baginda yang sudah 13 tahun dakwah di Mekah. Hanya yang memeluk Islam tidak sampai 10 orang. Bayangkan tuan-tuan, Nabi dibaling najis sembahyang. Tuan-tuan tahu tai unta? Tai unta bau dia lebih dahsyat daripada tai yang lain. Tuan-tuan bayang tengah sembahyang dibaling najis, usus-usus tu dibaling kepada Nabi. Aja Nabi diberikan hadiah untuk naik ke langit. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, itu bukan topik perbicaraan kita pagi ini. Itu baru mukadimah. Topik kita, saya diberikan topik kiamat sudah dekat. Ini baru kita nak masuk topik ni. So, saya ni masa ni memang Allahu Akbar. Tak apa Tuan Haji, pukul 3 boleh habis ya Tuan Haji? Pukul 3 boleh tuan-tuan? Pukul 3? Boleh? Tuan-tuan tunggulah, saya kena balik. Ada mesyuarat asrul lagi lepas ni. Baik tuan-tuan puan-puan rahmati, dalam masa sesingkat kiamat sudah hampir tiba. Kena tuan-tuan, alhamdulillah hari ni ramai yang mula kembali. Anak-anak mula dihantar hafiz Al-Quran. Saya salah seorang mudir di sekolah tahfiz saya. Saya sudah 30 tahun di Kelang. Saya ambil alih dalam 4-5 tahun ni. Tuan-tuan puan-puan, Allah, di Selangor ni saja ada 200 mak tahfiz. Memanglah kita nak jaga kualiti, apakah kesinambungan. Sehingga kan minggu lepas kami selesai dengan menyusun dasar tahfiz negara. Kerajaan hari ini melihat bahawa orang-orang tahfiz bukan golongan yang kedua ketiga, tetapi pembelajaran tahfiz adalah di antara yang first class. Tuan-tuan terkejut tak terkejut, 5 tahun akan datang SPM ada satu elective subjek namanya tahfiz Al-Quran. Ini satu pendekatan yang baik, yang kita gembira, kita sama-sama berbincang. Kerajaan negeri dan sebagainya bersetuju. Kerajaan pun, sekolah kementerian mereka, sekolah kebangsaan, dia dah buka sekolah kebangsaan aliran tahfiz. Dah 5-6 sekolah tuan-tuan, dah buka dah. Itu belum yang MRSM dan sebagainya. Ini satu pendekatan yang baik. Semua orang nak mula berubah, tapi kita masih tak sedar. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, ayat yang saya bacakan tadi, ayat pertama suratul Anbiya. Apa kata Allah? Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Manusia sudah mendekati hari hisab, yakni dah nak kiamat. Tetapi sebelum manusia dihisab, ada 2 golongan di akhir zaman kita akan jumpa tuan-tuan. Mereka ini, berkata Imam Ibnu Kathir dalam tafsir Al-Quranul Azim, 2 golongan ini jauh dari Allah, jauh dari Rasul, jauh dari Quran dan As-Sunnah, jauh daripada syariat Islam. Siapa dia? Pertama, wahum fi ghaflah. Kedua, mu'ridun. Pertama, orang yang lalai leka dengan dunia. Dan keduanya, orang yang melawan perintah Allah Ta'ala. Hari ini tuan-tuan kita lihat Allah, begitu banyak tuan-tuan mereka yang lalai. Anak-anak perempuan kita tahun lepas kita digembarkan, kita dikejutkan dengan satu fenomena Korea. Allah, anak-anak gadis kita sanggup dipeluk, diusik, dicium di hadapan halayak ribuan manusia. Mereka rasa bangga. Adakah ini yang membanggakan kita? Benar tuan-tuan, manusia makin hari makin lalai dan leka. Ni anak-anak muda hari ni, saya pergi mana-mana sekolah, cerita pasal telefon, dia orang kata, ustaz kami pun mempertahankan negara, kata dia. Kau negara apa yang kau pertahankan? COC. Tuan-tuan tahu COC? Apa COC? Clash of Clans. Rupanya main game. Sampaikan tahun lepas ada pasangan suami isteri kat Malaysia ni berpisah, bercerai kerana COC. Si suami main malam tu, dia nak cepat naik dia punya stage, dia habis RM1,000. Lepas tu dia dah bertaubat, isteri dia marah, naik lepas 2 bulan, dia main lagi, habis RM2,000 malam tu. Cerai besoknya. Manusia sudah sampai satu tahap memang lalai dan leka. Itu belum kita cerita benda-benda hiburan yang melalaikan, melampaukan dan sebagainya tuan-tuan. Baru-baru ni saya di sebuah masjid, saya tengok di masjid mana, habis kuliah tu, duduk tengah makan, saya nampak ada seorang makcik, lebih kurang 6 series. Dia tengah duduk dengan dia punya, apa tu yang besar sikit, tab, yes, tab. Tab dia tuan-tuan, makcik ni tengah duduk, tangan dia bergerak begini. Saya agak baca surat khabar, makcik ni hebat. Zaman sekarang baca surat khabar macam ni je, fum. Tiba-tiba habis makan tu pun tengok apa makcik ni buat. Sebenarnya tak habis, tiba-tiba tangannya ni atas, tiba-tiba ke bawah, ke tepi. Rupa-rupanya tuan-tuan, makcik series ni dia sedang potong buah-buahan. Hari ni ibu-ibu dia bukan potong buah-buahan lagi dekat dapur, dia potong buah-buahan dekat handset. Bukan tak boleh, saya pun suka. Dia apa tu? Apa ibu-ibu? Ni macam biasa je. Yang biasa, memang biasa Ustaz. Tuan-tuan, bukan tak boleh, tapi nak cerita kita memang sibuk.
Kita tengok tuan-tuan kita. Saya sendiri pagi tadi 3 jam dekat handset. Handset tu memang urusan-urusan lah. WhatsApp, email, semua dekat sini. Tapi kita asyik tunduk hari ni. Pergi mana-mana orang tunduk aja dengan handset. Benar tuan-tuan, kata Syekh Shuraim, Imam Masjidil Haram di Makkah Mukarramah, di hadapan jutaan para haji tahun lepas. Apa kata beliau? Beliau mengatakan dalam khutbah Jumaat, hari ini umat Islam sudah bertuhankan kepada teknologi. Hari ini orang-orang Islam tidak perlu lagi didatangi oleh orang Yahudi dan Nasara, diperangi oleh mereka untuk perang orang Islam. Tetapi sudah cukup peperangan yang secara jauh, yang dipanggil dalam bahasa Arab Ghuzwatul Fikri, iaitu peperangan secara pemikiran yang boleh merosakkan akidah anak-anak dan umat Islam. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati, ini jelas manusia makin hari lalai dan neka. Saya tuan-tuan baru saja minggu lepas balik dari Langkawi, selesai saya punya program TV Al-Hijrah, nama dia Manjada Wajada. Tuan-tuan pernah tengok program tu? Manjada Wajada. Program apa tu tuan-tuan? Apa jadah tu Ustaz? Jadah. Tuan-tuan kalau nak tahu, malam ni dia punya siaran Isnin malam, Selasa 8.30. Program ni bagusnya sebab program bantu orang susah asnaf. Tahun lepas 13 keluarga saya pergi, tahun ni 13 keluarga seluruh Malaysia saya pergi. Saya nak kongsikan tuan-tuan apa dia. Tuan-tuan, jujur maaf saya katakan, apabila saya pergi beribadat, selalu kita tazkirah kat Masjid Surau. Orang yang nak dengar tazkirah, orang yang sembahyang, tuan-tuan yang nak dengar tazkirah hadir. Tapi tuan-tuan puan-puan yang saya pergi ceruk dalam kampung ni, lain telefon tak ada. Sampai di sana tergamam saya tuan-tuan apabila mereka kata, Ustaz, saya ni berniaga kambing mati. Saya tak tahu kambing ni mati, panggil doktor, tak tahu kenapa. Saya tanam sayur sekejap Ustaz, lepas 1 bulan rosak sayur, tak tahu kenapa. Saya berniaga burger tak lama lepas tu tak laku. Tak tahu Ustaz, Allah tak sayang kepada saya ke Ustaz? Orang susah, orang yang miskin ni dia suka pertikaikan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan hari tu tuan-tuan, saya nak semayang kat rumah dia. Saya panggil anak dia 20 tahun, dek, bentang sejadah dia, Ustaz nak semayang mana kiblat. Tuan-tuan, dia bentang sejadah sambil istighfar, anak lelaki 20 tahun ni kat rumah tu. Responden saya ni, Astaghfirullahalazim, ya Allah, astaghfirullahalazim. Dosa Ustaz, kau kenapa ni? Kenapa dosa ni? Ustaz, dosa saya lupa kiblat kat mana. Tuan-tuan, dia lupa kiblat kat mana. Inilah tanda akhir zaman tuan-tuan, makin hari makin jauh dari Allah Ta'ala. Satu negeri saya pergi, pak cik, umur dia dekat 60 tahun. 60 tahun sebaya ayah saya. Saya ajak dia, pakcik, jom kita nak semayang Jumaat ni, kena ada syuting sikit pakcik. Dia kata, apa Ustaz? Saya ni tak boleh semayang Jumaat Ustaz. Saya kata, pakcik uzur ke? Tak, kata dia. Habis kenapa? Saya ni migrain, tak boleh tengok orang ramai, saya migrain, saya memang pening. Pujuk. Akhirnya dia kata apa? Ustaz, saya ni sebenarnya dah 40 tahun tak semayang Jumaat Ustaz. Allah, saya bening kepala dah, macam mana ni? Apa aku nak buat ni tuan-tuan? Pujuk tak nak. Akhirnya saya pun reverse psikologi. Pakcik, ni kami bawa bantuan TV Hijrah datang semua ni, nak beri bantuan 10-15 ribu. Pakcik nak ke tak nak? Nak lah Ustaz. Kalau pakcik tak nak syuting pergi semayang Jumaat ni, duit ni saya bagi orang lain lah. Kejap Ustaz, kejap. Oh, saya tak dapat bantuan Ustaz. Kejap, saya cari baju Melayu saya dulu. Dia cari baju Melayu. Tuan-tuan, saya tak nak buka aib siapa di mana orang tu, tapi sekadar cerita pengalaman yang saya pergi tuan-tuan. Nak pergi semayang Jumaat ni, ambil uduk tuan-tuan. Ketika ambil uduk tu, saya basuh muka. Saya nampak bayang-bayang pakcik ni, dia tengok saya. Kenapa pakcik tengok aku? Kata, handsome ke aku ni? Memang handsome pun. Jadi yang confuse-nya tuan-tuan, dia setiap kali saya uduk, dia tengok. Seolah-olah dia tak tahu beruduk. Saya pun tak apalah, saya slow basuh muka, dia tiru. Basuh tangan. Sampai tuan-tuan saya basuh kepala, dia tak nampak kot, dia bertangan kiri. Saya basuh telinga, dia tengok saya terus. Dia skip daripada tangan terus ke telinga. Kepala, maknanya rambut, kepala tu dia tak sapu. Sah ke tak sah? Tak sah lah sebab tertibnya tak ada. Pakcik, kepala dah sapu belum? Kepala kena sapu ke Ustaz? Allah tuan-tuan, saya jadi Allah, dahsyatnya ya Allah, apa aku nak buat ni ya Allah. 3 hari keluar TV setengah jam je malam ni. Lepas tu saya minta TV Hijrah tahun lepas lagi. TV Hijrah saya nak minta permohonan, nak suruh saya bimbing diorang nak jadi host. Satu syarat, saya nak 5 minit 4 minit akhir tu bagi segmen tazkirah. Bagi saya nak umum kat masyarakat kat Malaysia ni yang susah ni, apa yang kena dilakukan. Kita tak buka aib tu, tapi kita tazkirah secara umum. Tuan-tuan puan-puan, sampaikan tengah sembahyang pun dia tengok saya. Ni tengah sembahyang, tengah syuting ni.
Saya tengah sembahyang pun nak tergelak pun ada. Ni tengah syuting ni, orang ni tengok aku. Lepas tu saya kata habis, saya kata repeat balik. Tak boleh. Kan habis kita keluar TV Hijrah. Allah tuan-tuan, kita bimbing, kita cuba bantu. Nak cerita Allah tuan-tuan, lebih-lebih lagi kata murabbi saya, kami di PU, Datuk Dr. Fadilah Kamsah, orang yang solat dekat Malaysia ni tuan-tuan 20% saja. Yang 80% lagi tak solat tak lengkap. Ini realitinya. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmat. Sebab itu tuan-tuan, ini tanda akhir zaman. Tuan-tuan beritahu pada saya mana dia tanda-tanda kiamat kecil yang masih tertinggal. Laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki. Berapa ramai tuan-tuan? Allah, dekat Kelang tempat saya ada lorong tu, Allah. Tak payah cakap tuan-tuan. Lorong tu saya pergi, Ustaz Nazir bawa saya sampai dekat satu kawasan tu, berhenti, buka tingkap. Maknya turun, Allah. Dia cakap apa? Assalamualaikum Ustaz. Saya dah menggeletar dalam lutut saya. Ustaz, cepatlah Ustaz. Ustaz Hafiz ni kini nak dakwah ni. Ustaz nak berapa jam Ustaz? Ya Allah, saya dah macam ni dah. Saya takut je kalau ada wartawan ambil gambar. Piu Hafiz ditangkap. Mati aku. Saya pun spot. Sekali kawan-kawannya turun semua bangsa. Tangkap kereta kami. Nak cerita dahsyat. Tanda-tanda akhir zaman. Tuan-tuan yang balik dari Mekah pergi ke Arafah. Tuan-tuan nampak tak Arafah tuan-tuan? Dulu Arafah tak ada pokok boleh ditanam. Tuan-tuan ziarah Mekah. Saya Alhamdulillah tuan-tuan banyak kali pergi haji, pergi umrah. Allah bagi peluang pada saya. 8 kali saya menunaikan haji bawa jemaah. Saya beritahu pada jemaah dulu tuan-tuan, pokok rendah-rendah. 2001 haji saya pertama. Saya bawa jemaah, saya cakap jemaah cuba tengok pokoknya rendah. Ni baru ditanam dulu. Tuan-tuan, gambar 40-30 tahun lepas. Kalau ada lain kali saya tunjuk gambar dia, slide dia. Memang Arafah tak ada pokok dah hidup. Ada pun pokok liar. Sekarang tuan-tuan, tinggi-tinggi pokok. Benar kata Rasulullah SAW, di akhir zaman nanti Arab tuan-tuan, bumi Arab akan subur. Di Tabuk 700 km daripada bumi Madinah tuan-tuan, tak pernah turun salji. 2 tahun lepas turun salji. Apabila turun salji, orang Arab jadi gila sekejap. Turun salji. Apabila turun salji ni kering. Semua wadi-wadi, sungai-sungai mereka yang tak ada air kembali berair dan subur tanah Arab. 2 tahun lepas di Masjidil Aqsa turun salji. Ini bukan kebetulan tuan-tuan. Ini adalah berpandukan beberapa hadis tentang alamatus sa'at surah, tanda-tanda kiamat kecil. Menara-menara tertinggi di dunia hari ini. Tuan-tuan tahu negara Arab yang paling tinggi di mana? Burj Khalifah. Tuan-tuan, tahun lepas saya ada program dengan kedutaan Malaysia di London, di Malaysian Hall. Kita duit tak ada tuan, tapi orang nak sponsor kita pergilah. Bagi tok dengan penduduk sana ramai juga. Orang Malaysia kita duduk kat London. Dah kebetulan balik tu saya singgah dekat Burj Khalifah. Tuan-tuan tahu tak berapa tinggi Burj Khalifah ni? 816 meter, hampir 2 kali KLCC. Tuan-tuan cuba bayangkan 2 KLCC tu, tuan-tuan cabut satu, letak atas KLCC. Itu dia Burj Khalifah. Saya pergi ke sana tuan-tuan, cuba selfie. Tuan-tuan tahu selfie kan? Saya cuba selfie ke muka saya dengan menara tu, tak habis, tak cukup tingginya. Sampaikan saya terpaksa baring mengambil shoot. Ada satu, memang saya baring, baru saya dapat shoot paling tinggi tu. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, nak cerita tinggi tak tinggi tuan-tuan, menara tu dia waktu berbuka 3 waktu berbeza. Mula-mula orang kat bawah ni buka dulu, lepas tu orang yang kat tengah berbuka, lepas tu orang yang last kat atas ni berbuka. Pelik kat saya kenapa? Rupanya orang kat bawah ni buka serentak sebab dia tengok matahari dah terbenam. Orang duduk atas ni kenapa lambat buka, dekat 5-6 minit lambat buka? Sebab duduk paling tinggi, padan muka kau. Lambat buka sebab matahari tak terbenam lagi. Tuan-tuan, kata Rasulullah SAW, di akhir zaman nanti kau akan lihat penggembala kambing yang miskin. Mereka jadi pemimpin. Mereka akan yatatawalunal bunyan. Hadis ni sahih, tidak dipertikaikan oleh para ulama. Hadis Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Minhaj fi syarhi sahih Muslim mensyarahkan hadis ini. Yang dimaksudkan bangunan yang yatatawalu, mereka berlumba-lumba membina bangunan tinggi-tinggi melebihi gunung ganang, adalah tabak, adalah bangunan yang bertingkat-tingkat. Benar tuan-tuan. Apabila disebut di mana, disebutnya adalah Al-Arab. Penggembala kambing ni tuan-tuan asalnya di Arab. Sebab itu yang bina bangunan-bangunan tinggi hari ni semuanya di negara Arab. Tuan-tuan balik dari Makkah, tuan-tuan nampak tak dekat Kaabah
Bangunan yang tinggi, menara jam tertinggi di dunia 601 meter, 6 kali ganda lebih besar daripada Big Ben di London. 17 kilometer dari jauh kita dah tengok pukul berapa dah jam tu. 17 kilo dia jauh, dah nampak jam tu pukul berapa besarnya jam tu. Tuan-tuan, yang saya nak kongsikan, bagaimana orang-orang Arab sekarang bina bangunan ini, tanda akhir zaman. Dulu Arab Saudi, nama asalnya sebelum menjadi Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah, Kingdom of Saudi Arabia, dulu namanya Jaziratul Arab. Kabilah-kabilah mereka ni, ketua kabilah ni semuanya mengembala kambing. Jumpa minyak kaya raya, mereka bina bangunan tinggi-tinggi. Sama di Dubai. Dulu Dubai, tuan-tuan, miskin, pengembala kambing. Jumpa minyak kaya raya, bina bangunan tinggi. Ingat tak tahun lepas, abang-abang, Malaysia lawan UAE bola sepak, berapa Malaysia menang? Kenapa gerak? 10 berapa? 10 telur ayam dia bagi Malaysia. Tuan-tuan, sebab dia kaya, dia boleh buat apa aja, dia punya sampai pandai main bola sepak. Kosong tu. Tuan-tuan, setiap rakyat di Dubai, kayanya di mereka, dia bagi setiap rakyatnya, Allah subhanallah, 50,000 US dollar Amerika setiap tahun. Benar tuan-tuan, macam BRIN jugalah. BRIN kita lebih sikit lah. Tuan-tuan apa yang dirahmati Allah Ta'ala. Tuan-tuan apa yang dirahmati Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang pernah ke London, saya sampai di London, saya naik kereta drive. Ada program waktu tu ke Cambridge. Tuan-tuan tahu Cambridge? Yes, Cambridge. Tuan-tuan, saya sampai Cambridge, saya tergamam. Saya agak Cambridge ni besar lah, hebat. Rupanya Cambridge ni kampung. Tuan-tuan, jalan raya dengan jalan untuk basikal hampir sama besar dia. Orang tak banyak bawa kereta. Saya menggeletar bawa kereta kat situ. Ketakutan, takut kena samat. Tuan-tuan, papan bangunan semua 3 tingkat, tak ada yang tinggi-tinggi di Cambridge. Yang terkenal 8 UC terkenal yang dekat sana, orang Melayu kita pun ada belajar. Saya balik sebelum ke London, saya singgah ke Oxford. Tuan-tuan tahu Oxford? Oxford. Yes, Oxford. Tuan-tuan, Oxford ni kampung. Bukannya bandar sang kampung. Adalah satu menara lama, orang dah tak naik dah menara tu. Maknanya orang-orang barat ini, mereka tak kisah bangunan tinggi-tinggi. Yang yatatawalunal bunyan akhir zaman ini, kata Rasul, adalah Al-Arab. Hadis ni tidak dipertikaikan oleh mana-mana ulama. Memang sahih. Tuan-tuan, puan-puan. Dan sekarang, tuan-tuan, di Jeddah Arab Saudi, mereka sedang membina satu lagi bangunan paling tinggi di dunia. Tuan-tuan, puan-puan, tahu berapa tinggi dia? Tak tahu? Nak tahu ke? Tanya cikgu tuan-tuan. Tahu cikgu tuan-tuan kenal? Syekhul Googliyah. Kita memang biasa Google ya. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan, 800 meter, hampir 1 kilo di Dubai. Di Kuwait mereka nak bina 1001 meter sekarang. Di UAE nak bina satu lagi 1050 meter. Betulkan kalau saya salah. Dan tapi lebih kurang macam tu. Dan terakhir sekarang ni dah 5 tahun. Tempatnya saya dah tengok tapak dia di Jeddah Arab Saudi. Mereka sedang membina bangunan setinggi 1.6 kilometers. 1,600 meter. Saya tak tahu pukul berapa dia nak buka puasa ke atas tu. Betul tuan-tuan. Tinggi hampir, tuan-tuan bayangkan KLCC, hampir 4 kali KLCC tu. Bayangkan tinggi dia. Allah, dekat 2 kilo. Allahu Akbar. Ini tanda akhir zaman. Tuan-tuan, kata Rasul, tak habis lagi. Kata Rasulullah SAW, apabila sudah kau lihatkan bangunan yang tinggi-tinggi, maka kata Rasul, tunggulah 10 tanda akhir zaman. Boleh saya berdiri je? Dia yang bab ni dia kena lain sikit. Bab kiamat dia semangat. Dia kamera boleh up sikit baik. Saya buat kiamat ni minta maaf, dia tak boleh duduk sebenarnya. Dia salah sebenarnya. Kena berdiri. Saya lazim dia, baru saya nampak sikit. Saya comel orangnya. Saya nampak sikit. Baik. Tuan-tuan apa yang rahmati Allah Ta'ala, kata Rasul, apabila bangunan yang tinggi ni sudah diperlihatkan, maka tunggu 10 tanda akhir zaman yang besar akan kau lihat. Tuan-tuan, 10 tanda akhir zaman yang besar ini digambarkan oleh Rasul. Hadatun mandumah, gambarannya seperti 10 biji marjan yang disusun. Tuan-tuan tahu biji marjan ni biji mutiara. Macam kita kata biji tasbih hari ni. Ada tasbih ke? Tak ada. Tasbih, tuan-tuan tahu tasbih? Tasbih disusun, katakanlah 10 biji, diikat, dipintal kan? Ini yang kotak asli kalau dipotong. Tuan-tuan, kalau biji tasbih saya potong, apa jadi pada biji itu? Berterabur. Kata Rasulullah SAW, iya kotak asli fayat tabi'u ba'dha ba'dha. Apabila jatuh satu biji marjan, biji mutiara tu jatuh dari ikatan tu, jatuh, dipotong, jatuh satu
maka diikuti dengan biji yang lain akan jatuh dengan pantas dan cepat sekali tanpa menanti tuan-tuan walaupun sesaat sedih. Terus mana ada tanda kiamat satu berlaku, yang lain semua akan berlaku dengan cepat dan pantas. Tuan-tuan, sebagian ulama kata 10, sebagian ulama contohnya Syekh Ramadan Al-Buti masukkan sampai ke 13 tanda akhir zaman yang besar. Alamatus Sa'al Kubra, ada 13, ada kata 11, ada kata 12. Ni selisih pendapat ulama, tak ada masalah. Yang 10 ni, yang 11, 12 ni, yang pertamanya adalah khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Tuan-tuan kenal tak Dajjal? Senyap aja. Tuan-tuan, saya nak tanya, Dajjal matanya berapa tuan-tuan? Berapa matanya? Bagus. Mesti tengah belajar dengan Tok Guru tertidur. Dajjal matanya 2. Kita memang dah biasa dari kecil Dajjal matanya, sebenarnya Dajjal matanya 2. Hadis saya dari kecil tahu Dajjal satu mata, tapi Dajjal matanya 2. Hadis kita buka balik. Dulu belajar lain, belajar dengar, dan kita buka kitab, oh 2 matanya, tapi sebelah kanannya buta. Ada sebelah hadis kata kiri, tapi rajih kata belah kanan buta. Dia satu yang pusing, tapi dia ada 2 mata. Tuan-tuan puan-puan, Dajjal satu kisah yang cukup menakutkan yang pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tuan-tuan boleh periksa, boleh tengok dalam buku, kitab ataupun dalam Google, tekan saja hadis Tamim Ad-Dari. Hadis apa? Tamim Ad-Dari. Tuan-tuan boleh tengok. Hanya saya takut apabila saya cerita hadis Tamim Ad-Dari ni tuan-tuan, saya takut tuan-tuan tak tinggal sembahyang jemaah lepas ni. Tuan-tuan, ya Allah ustaz, nak kiamat dah ke ustaz? Saya takut tuan-tuan tak tinggal baca Quran lepas ni hari-hari. Saya takut tuan ni. Boleh ke tak boleh saya beritahu ni? Bersedia semua? Baik kalau dah bersedia. Tuan-tuan puan-puan, berkata Syekh Ali Jum'ah, seorang ulama di Azhar, tentang 3 perkara yang tidak pernah berlaku di zaman Rasul. Hadis ini disebut, dalam hadis saya sebutkan ni, tapi 3 perkara ini baru saja berlaku baru-baru ini beberapa tahun lepas. Allah. Mantan mufti Arab Saudi Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala menyebut, hadha zamanu khurujud Dajjal. Zaman ini akan keluarnya Dajjal di depan mata-mata kita. Ceritanya bermula tuan-tuan, Tamim Ad-Dari seorang yang belum lagi memeluk Islam. Di zaman Rasul ketika itu, dia naik kapal. Hadis ini tuan-tuan tidak dipertikaikan oleh ulama. Dalam hadis Muslim sahih tidak dipertikaikan. Apabila ketika Tamim Ad-Dari dia naik kapal besar dengan kawan-kawannya, dia pergi tuan-tuan ke satu di tengah lautan. Akhirnya mereka naik kapal-kapal kecil, sampai kecil, pergi ke tepi pantai. Diriwayatkan di tepi pantai, di pesisir pantai di Yaman. Sampai di sana terkejutnya Tamim Ad-Dari melihat ada seekor binatang yang berbulu lebat. Binatang ini mendekati dan mendekati Tamim Ad-Dari. Lalu Tamim Ad-Dari tanya, man anta, siapa engkau wahai binatang? Tuan-tuan, binatang ini tuan-tuan, dia binatang, tapi dia bercakap, man anta, siapa kau? Ana jassasah, I'm spy, aku ini pengintip. Binatang bercakap Arab. Tuan-tuan tahu kucing? Bunyi kucing macam mana? Miau kan? Tak mengembek. Tuan-tuan cuba kacau kucing tu, miau, miau. Tiba-tiba kali ketiga tuan-tuan kacau, dia tak sebut miau, dia sebut kabare. Dia tukar bahasa tuan-tuan. Apa perasaan kita? Lari ke tak lari? Boleh lari Ustaz, dia cakap kabare, dia cakap bahasa Jerman. Binatang ini bercakap Arab. Aku ini pengintip. Apa yang kau lakukan wahai pengintip? Dia tak beritahu. Binatang ini berbulu lebat di sebelah hadis sehingga tidak nampak mana dubur mana kubur. Terlalu penuh sangat badan dia berbulu. Dia kata apa? Sekarang sedang menantikan kalian semua, seorang lelaki menanti kalian. Mari aku bawa. Dia sudah lama menanti kalian. Binatang ini bawa Tamim Ad-Dari dengan berapa kawan dia bawa pergi bertemu lelaki ini. Terkejutnya Tamim Ad-Dari melihat ada seorang lelaki yang berbadan besar. Lelaki berbadan besar disebut dalam hadis tu, dia duduk gini, tangannya, badan dia ni kaki kena ke badan. Faham tak faham tu? Macam mana tu? Kaki macam tu lah kan? Diikat, ada rantai yang besar. Dia tanya, tes, benci ni. Okey. Tuan-tuan, dia tanya, man anta? Laki. Dia tanya pada laki tu, man anta? Siapa engkau? Laki tu tuan-tuan, dia tanya, man anta? Badan besar. Siapa engkau? Aku raja. Raja apa? Raja Kapur. Itu Piramli saja je. Tuan-tuan, lelaki ini tidak menjawab.
Man anta, siapa kau? Dia senyap. Apa yang kau lakukan? Senyap. Laki ni bertanya 4 soalan kepada Tamim Ad-Dari. Ini yang saya nak bincang. 4 soalan tuan-tuan. 1 dah berlaku zaman Rasul, 3 belum pernah berlaku, dan berlaku baru-baru ni. Saya takut mudah-mudahan dengan 3 perkara yang saya sebutkan ini tuan-tuan, memberikan satu inspirasi, kekuatan pada kita untuk kita berubah. Kita manusia sering buat salah, tapi dalam majlis-majlis ilmu seperti ini dapat mengurangkan dosa kita. Dapat kita bawa keluarga, isteri dan anak-anak kita sama-sama pergi ke taman-taman syurga Allah. Lelaki ini bertanya dengan soalan yang pertama. Dia tanya, akhbiruni an jazirah akhbiruni an Baisan. Beritahu kepada aku tentang kebun-kebun di Baisan. Adakah kebun-kebun di Baisan ini masih mengeluarkan buah-buahnya? Tuan-tuan, puan-puan, Tamim Ad-Dari kata, ya. Baisan terletak tuan-tuan di sempadan antara Jordan dengan Israel hari ini. Mana Palestin di sempadan, di hujung Jordan. Tuan-tuan, puan-puan, dia tanya, ada tak masih lagi digunakan penduduknya kebun? Ya, kata Tamim Ad-Dari, penduduk-penduduk di sana di Syam masih menggunakan buah-buah dia, mengambil hasil-hasil daripada kebun di Baisan. Hari ini tuan-tuan, Baisan seperti mana yang disebut oleh Laki Badan Besar, dia kata, tunggu, satu hari nanti kebun ini akan tidak lagi berbuah, kebun ini tidak ada lagi. Tuan-tuan, beberapa tahun lepas kebun ini sudah tidak berbuah, dan kebun ini tuan-tuan pokoknya mula mati dan sebagainya, ada gambar-gambarnya. Dan ini berlaku beberapa tahun lepas, disahkan oleh seorang ulama di Al-Azhar, Syekh Ali Jum'ah. Soalan yang kedua, tuan-tuan bersedia soalan kedua? Sebab soalan kedua lebih menakutkan, lebih mengerikan. Baik, tuan-tuan boleh tengok nanti dengan cikgu tuan-tuan Syekhul Googliyah. Tuan-tuan, puan-puan, yang kedua, apa kata lelaki badan besar pada Tamim Ad-Dari? Akhbiruni an jazirah Tabariyah. Beritahu kepada aku tentang Tasik Tabaris. Adakah Tasik ini masih ada air digunakan oleh penduduk-penduduknya? Ya, masih digunakan. Tasik Tabaris, atau nama hari ini Tasik Galili. Tasik ni tuan-tuan, dia 100 meter persegi lebih kurang. Dia sempadan Israel separuh, sempadan Syria separuh, dan di bawah dari Jordan besar. Tuan-tuan, puan-puan, kata Tamim Ad-Dari, ya, Tasik ni masih ada air digunakan penduduk-penduduknya. Kata laki badan besar ini, tunggu, satu hari nanti Tasik ini akan kekeringan. Tuan-tuan, siapa yang pernah pergi ke Tasik Galili, Tasik Tabaris, tuan-tuan akan terkejut. Beberapa tahun lepas, discovery pakar dunia, pakar-pakar sains turun mengkaji bagaimana Tasik ini mula mengering, dan setiap tahun mengering dan mengering, makin kurang. Mereka yang pergi ke sana tengok Tasik ni, kawasan tu kawasan pelancongan, orang pergi Palestin akan pergi, memang nampak kawasan kesan air asal, dan sekarang air mula turun, dan dijangka pada tahun selepas 202122, lebih kurang dalam 6-7 tahun akan datang, Tasik ini dalam kiraan mereka akan kering sepenuhnya. Benar kata laki badan besar, dia kata satu hari nanti Tasik ini akan habis kekeringan. Soalan ketiga, akhbiruni an aini Zughar. Beritahu kepada aku tentang air mata Zughar. Adakah air mata Zughar ni masih ada? Air mata Zughar terletak di bumi Jordan, tidak jauh daripada Laut Mati. Dan air mata ini tuan-tuan sudah tidak ada lagi di dunia. Soalan keempat dan terakhir, laki badan besar bertanya pada Tamim Ad-Dari, akhbiruni an nabiyil ummiyin. Beritahu kepada aku tentang nabi yang tak boleh membaca dan menulis. Adakah nabi ini sudah diutuskan ke dunia? Kata Tamim Ad-Dari, ya, nabi ini sudah diutuskan ke dunia, dan nabi ini sudah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dan ramai pengikut nabi ini. Apa kata laki badan besar ini? Beruntunglah mereka yang ikut nabi ini. Beruntung, tuan-tuan, puan-puan, siapa yang beruntung? Ada orang tak ada orang ni? Macam tak ada orang aja. Sekali lagi, tuan-tuan, puan-puan, siapa yang beruntung? Kita. Laki badan besar tu kata, beruntunglah orang ikut Nabi ni. Bila 4 perkara ini berlaku, apa kata laki badan besar? Selepas 4 perkara ini berlaku, tuan-tuan, dia kata, aku akan dilepaskan olehnya. Aku beritahu pada kamu siapakah aku sebenarnya. Laki berbadan besar itu, dia beritahu dalam hadis Muslim ini, dia beritahu siapa dirinya. Innama ana masihud dajjal. Sesungguhnya aku ini adalah Dajjal. Terkejut Tamim Ad-Dari. Orang yang dia berborak 4 soalan itu Dajjal. Balik Tamim Ad-Dari bertemu Rasulullah.
beritahu peristiwa ini Dajjal, aku bertemu dengan Dajjal, tapi adari dia memeluk Islam. Dan akhirnya tuan-tuan, Rasulullah mengumpulkan seluruh penduduk Madinah, memberitahu tentang ancaman Dajjal yang pernah aku berikan amaran pada kalian. Dan tidak ada satu tempat pun yang terselamat di dunia ini dari fitnah Dajjal, melainkan 2 tempat sahaja, iaitulah di Mekah dan di Madinah saja, yang dikelilingi di tanah haramnya oleh ramai para malaikat untuk menjaga dari dimasuki Dajjal. Tuan-tuan puan-puan, kata Dajjal, aku akan pergi ke pelosok dunia selama 40 yauman, selama 40 hari aku akan rosakkan akidah umat Islam ni tuan-tuan. 40 yauman, 40 hari, kata Nabi, di sisi Dajjal tak sama dengan kita. Hari yang pertama di sisi Dajjal, al-yaumu kasanah, 1 hari seperti 1 tahun. Hari yang kedua di sisi Dajjal, al-yaumu kasyahar, 1 hari seperti 1 bulan. Hari yang ketiga di sisi Dajjal, al-yaumu kal jum'ah, 1 hari seperti 1 minggu. Dan hari-hari terbaki ke ayamikum, seperti hari yang kamu bilang. Maknanya Dajjal akan menguasai dunia 1 tahun 2 bulan beberapa hari. Yang kita takut, yang saya takut tuan-tuan, kata para ulama, fitnah Dajjal ini sebesar-besar fitnah. Daripada zaman Nabi Adam sehinggalah zaman Rasul, sehingga akhir zaman tidak ada fitnah yang paling besar. Itulah fitnah yang paling besar, iaitu fitnah Dajjal. Orang yang kuat imannya sekalipun kalau bertemu dengan Dajjal, gugur imannya. Orang yang hafiz Al-Quran sekalipun tuan-tuan, bertemu dengan Dajjal, dia boleh lupa hafazannya. Sebab itu balik ni tuan-tuan, persiapkan keluarga kita, anak isteri kita. Jangan tinggal tuan-tuan, mula kita membaca dan menghafaz 10 ayat pertama dalam suratul Kahfi, hari-hari baca tuan-tuan. Ada sebagian riwayat kata 10 ayat terakhir, tak dapat satu surah sebab dia panjang surah. 10 awal terakhir pun, 10 awal dan 10 akhir pun alhamdulillah dibaca, dapat dihafaz dan diamalkan. Tuan-tuan, Nabi setiap at-tahiyat akhir, innaka hamidun majid, dia akan doa panjang. Doa ni tuan-tuan, antaranya doa daripada fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min, yang akhir ni saya nak tuan-tuan ikut saya, boleh ya? Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnati Masihid Dajjal. Ya Allah, aku berlindung dari seburuk-buruk fitnah, iaitu fitnah Dajjal. Tuan-tuan, Rasul dia tahu walaupun lama lagi Dajjal nak keluar, tapi dia tak miss baca doa tu. Setiap lepas innaka hamidum majid, Nabi akan baca doa panjang. Dia tak terus assalamualaikum. Antara doa ni lah doanya tuan-tuan, Nabi tak pernah miss. Nak tunjukkan kepada kita, Nabi pun bersedia untuk menghadapi Dajjal, apatah lagi kita. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, masa mencemburi kita panjang lagi. Kalau nak ikut tanda kiamat tu, 1 pun tak habis lagi. Itu belum cerita Imamul Mahdi. Itu belum cerita lagi tuan-tuan Nabi Isa. Dan akan berlakunya Al-Malhamatul Kubra, peperangan yang besar. Apa yang berlaku di Syria, di Palestin hari ini tuan-tuan, adalah persiapan untuk berlakunya peperangan yang besar, Armageddon orang kata, ataupun perang dunia yang ketiga, yang dikatakan dan hadis menyebut Al-Malhamatul Kubra, peperangan yang besar. Ketika itu tuan-tuan, peperangan yang besar itu antara Imamul Mahdi dan Dajjal. Nabi Isa turun dari langit. Saya ringkaskan cerita, berlakunya peperangan dan akhirnya Dajjal dibunuh. Ketika itu pokok-pokok akan berkata-kata, ya Muslim, wahai orang Islam, ta'al warai Yahudiyun, di belakang aku wahai orang Islam. Pokok cakap, hadis sahih ni, tak ada orang petikai hadis ni. Wahai orang Islam, belakang aku ni warai Yahudiyun, ta'al faqtulhu, belakang aku ada pokok, belakang pokok ni ada orang Yahudi, datang bunuh ini orang Yahudi. Ilal gharqat, melainkan pokok-pokok gharqat. Tuan-tuan pernah tahu pokok gharqat? Sekarang di Yahudi, di Israel, mereka tanam lebih 70-80 ribu pokok-pokok gharqat. Sebab dia tahu, dia beriman dalam hadis, dia tahu. Dia orang hafal Quran tuan-tuan, orang Yahudi ni Ustaz. Dia tahu. Lepas itu dia tahu pokok ni tidak akan bercakap. Ketika itu tuan-tuan, apabila Dajjal dibunuh, umat Islam akan berada dalam satu zaman penuh ketenangan dan penuh keamanan. Umat Islam semuanya kaya raya. Diriwayatkan, digambarkan para ulama 7-8 tahun. Ketika itulah Imamul Mahdi akan meninggal dunia. Nabi Isa akan wafat, akan meninggal dunia tuan-tuan. Ketika itu orang yang berjalan kaki daripada Yaman, digambarkan dalam hadis, dari Yaman pergi ke Arab Saudi, pergi ke Mekah Madinah untuk menunaikan umrah, tidak ada apa-apa berlaku. Jenayah kosong tuan-tuan. Orang kan kaya raya, sampaikan orang datang ke rumah tuan-tuan, tuan tolong saya bawa emas banyak selonggok ni, tolong ambil emas ni.
minta maaf, saya pun berlonggok lagi kat dapur saya. Tuan-tuan akan merasai keamanan dan ketenangan umat Islam satu hari nanti. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kepayan kesusahan itu akan diberikan oleh Allah kesenangan. Ad-dunya sijnul mukmin. Ingatlah tuan-tuan, dunia ini adalah penjara orang mukmin. Sabar. Memang kita susah, kita payah, kita diinjak, kita difitnah, kita bagai-bagai dengan negara hari ini, dengan politik kita dan sebagainya. Teruslah kita berdoa, kita tolakkan permasalahan dan sebagainya, kita carikan perpaduan. Sebagai penutup dalam tazkirah, saya duduk sekali boleh? Tuan-tuan, sebagai penutup, apa nak buat? Itu pasti, kiamat itu pasti, dan kita sudah berada di penghujung. Bila-bila masa saja tuan-tuan, kalau tengok laut Tasik Tobaria atau Tasik Galili ni tuan-tuan, beberapa tahun lagi kita taklah kita kata kita tahu kiamat, tidak, tetapi gambarannya apa yang berlaku hari ini kita sudah hampir. Tuan-tuan, carilah masjid surau, carilah kurang-kurangkanlah hiburan anak-anak kita. Tuan-tuan, jangan lupa setiap Khamis malam Jumaat tahfiz muda. Betul tuan-tuan, betul. Kami ni di Aslu tak tahu macam mana. Yelah Aslu, yelah fahamlah dengan hiburan yang lain, tapi kita at least kita fardu kifayah, at least ada program agama kita usaha bagi lulus juga. Allah, tuan-tuan, minggu ni minggu yang agak luar biasa. Anak-anak kecil 6 tahun 8 tahun baca Quran sebiji ketul-ketul, suara sedap. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bagi anak-anak tuan-tuan tengok, saya anak saya yang 8-7 tahun tu dah mulalah hafaz, tapi yang 1 tahun ni dia time tahfiz muda, dia adalah peminat setia. Dia akan merangkak, dia akan duduk depan TV, dia akan mengikut suara abang dengan kakak dalam tahfiz muda. Tuan-tuan, didik anak dari kecil sekarang. Siapa nak menyelamatkan kita? Anak-anak kita. Dalam ramai-ramai anak tuan-tuan, jadilah doktor, engineer, silakan. Bab sekolah saya pun memang kita nak lahirkan doktor, engineer, peguam apa semua yang hafiz Quran. Tapi dalam setidaknya dia nak jadi ini doktor, at least seorang anak kita hafiz Al-Quran yang boleh ingat kat kita. Tuan-tuan puan-puan, saya agak itu saja daripada saya. Saya minta maaf mengambil masa tuan-tuan, dan cerita ni panjang lagi sebenarnya. Saya minta terpaksa berhenti tengah-tengah macam ni, dan cukuplah bagi pendahuluan. Dan mudah-mudahan bulan Syaban, bulan Ramadan akan tuan-tuan teruskan dengan program-program agama. Dan saya ucapkan tahniah kepada pihak pengurusan surau yang mengadakan majlis seperti ini. Dan sebagai penutup daripada saya tuan-tuan, saya nak minta kebenaran pengurusi majlis kita. Saya tuan-tuan di sekolah saya sekarang ni dah kami pelajar makin ramai. Kita berdaftar Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi, kita di diploma yang recognized MQA, GPA. Dan sekarang ni kita tengah tambah surau. Tuan-tuan perempuan, kalau ada yang berminat beli sambil menderma, Cinta Rasul bersama P. Hafiz tak kena GST tuan-tuan, CD ni. Yang mana CD ni bagus untuk anak-anak kita juga, untuk kita cintakan Rasul. Ada tazkirah dalamnya, ada selawat yang boleh bimbing keluarga kita. Dan akhir sekali tuan-tuan, ada satu buku. Buku ni adalah murah saja, bukan RM10. Sambil beli sambil menderma juga kawan saya. Amalan sedikit, pahala banyak. Ada doa-doa yang saya sebut tadi, Dajjal, doa-doa penting, dan juga fadilat-fadilat yang kita tak tahu. Zikir-zikir kita baca sikit je, tapi pahalanya berlipat kali ganda. Jadi tuan-tuan bolehlah dapatkan di luar, minta kebenaran sambil membeli sambil menderma. Dan saya agak itu saja daripada saya. Saya minta maaf terkasar bahasa. Terlanjur bicara, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.